Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Hari ini 20 Julai 2022 anda bersama saya Faiz Syairah Nizam dalam Langsung dari Parlimen. Hari ini memasuki hari ketiga mesyuarat kedua penggal kelima bagi Parlimen ke-14 semalam 19 Julai 2022. Sewaktu sesi perbahasan, beberapa perkara telah pun dibahaskan antaranya iaitu langkah mengurangkan kebergantungan import beras. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menyatakan pelbagai langkah telah dilaksanakan bagi meningkatkan SSL padi beras termasuk pendekatan baru iaitu Smart Sawah berskala besar, Smart SBB, dan semalam juga rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2022 diluluskan selepas bacaan kali yang ketiga. Dewan turut meluluskan rang Undang-Undang Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pindaan 2022 bagi menjadikan daerah Segamat Johor sebagai sebahagian daripada Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER. Antara lain, Dewan Rakyat juga meluluskan rang Undang-Undang Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah Pindaan 2021. Turut diberi perhatian semalam dalam sesi soal jawab berkenaan langkah kerajaan untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar secara berperingkat akan yang menggantikan subsidi secara pukal dan kajian serta usaha untuk memastikan mekanisme terbaik ini pelaksanaan ini dijangka mengambil tempoh 3 hingga 6 bulan sebelum ia dimuktamadkan. Dan sedara, seterusnya dalam sesi soal jawab juga Menteri Sumber Manusia menyatakan Malaysia dan Indonesia sepakat mengintegrasikan sistem pengambilan pekerja asing yang digunapakai kedua-dua negara. Ini bertujuan menyelaras maklumat pekerja dalam pangkalan data bagi memudahkan pemantauan dan ini akan dilaksanakan dalam waktu yang terdekat. Saudara, seperti yang diaturkan dalam aturan urusan mesyuarat hari ini, persidangan Dewan Rakyat akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara perkara yang diberi perhatian dalam persidangan hari ini antaranya adalah kestabilan rantaian bekalan makanan. Ini diajukan oleh Ahli Parlimen Jerantut yang meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan cabaran yang dihadapi oleh sektor agro makanan untuk memastikan rantaian bekalan makanan negara kekal stabil dan lancar. Antara lain, ini bertepatan dengan fasa peralihan endemik. Kita memberi perhatian kepada ekonomi pelancongan. Ini diajukan Ahli Parlimen Setiu yang meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan sejauh mana konsep Islamic Tourism diketengahkan dalam memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Antara lain yang diketengahkan juga Yang Berhormat Kelang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan adakah kementerian mempunyai rancangan untuk memperkenalkan cuti haid dan subsidi tuala wanita sebagai sebahagian daripada pelindungan sosial untuk wanita dari keluarga B40. Antara yang menarik perhatian hari ini iaitu berkenaan dengan isu penipuan bagi transaksi bank. Ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Stampin yang meminta Menteri Kewangan untuk menyatakan apakah dasar dan langkah yang akan diambil oleh kerajaan dan Bank Negara Malaysia atas masalah bank scam. Saudara, anda boleh ikuti kami secara langsung selain daripada saluran berita RTM dan di TV1. Anda boleh ikuti penstreaman langsung sidang Dewan Rakyat di portal rtmclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen, juga di rtmparlimen.rtm.gov.my, dan anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kita akan bawakan anda secara langsung persidangan Dewan Rakyat bersama anda. Kita jumpa selepas ini untuk sesi persoalan dan sesi jawab Dewan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Kita mulakan dengan saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Sri Ketua berikan saya untuk mengukuhkan soalan. Izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Ayam dikepuk mati kelaparan, setelah sepurnama baru perasan. Yang Berhormat Menteri Mafi dari Beluran, soalan satu jerantut pohon penjelasan. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, saya akan menjawab soalan nombor 1 yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Jerantut. Untuk makluman oleh Yang Berhormat, sektor agro makanan negara berhadapan dengan pelbagai risiko dan cabaran di peringkat global maupun domestik. Malah kesannya semakin dirasai sekarang. Isu penularan pandemik COVID-19, dasar-dasar perlindungan yang diamalkan oleh beberapa negara serta
konflik geopolitik dunia seperti krisis Ukraine, Rusia telah memberi kesan terhadap rantaian bekalan makanan dunia dan Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempiasnya. Selain itu, peningkatan inflasi turut memberi kesan terhadap kitaran pengeluaran bahan makanan disebabkan oleh kenaikan harga makanan termasuk input pertanian, baja, racun, selain kenaikan kos logistik pasca pandemik COVID-19. Di samping itu, isu kekurangan sumber asli seperti kawasan tanah yang terhad dan semakin berkurangan merupakan antara cabaran yang dihadapi selain daripada perubahan iklim global. Perubahan iklim meningkatkan risiko kejadian bencana alam seperti banjir, kemarau yang berpanjangan, peningkatan suhu, pola hujan yang berubah serta kenaikan aras air laut sehingga mempengaruhi ketersediaan air. Berdasarkan rekod sepanjang tempoh 5 tahun sahaja 2017 hingga 2021, sebanyak 40,828 hektar tanaman padi musnah akibat banjir di Semenanjung Malaysia, manakala 9,336 hektar pula mengalami kerosakan akibat kemarau. Pada masa yang sama, pertambahan populasi, produktiviti dan inovasi pertanian yang masih rendah, amalan pertanian yang tidak mampan, manipulasi orang tengah dalam rantaian pemasaran, kekurangan pelaburan swasta, serangan penyakit dan perosak, tahap penggunaan teknologi dan pertanian pintar yang rendah, kebergantungan kepada pekerja asing dan kekurangan penglibatan golongan muda turut menjadi cabaran dalam sektor ini. Melangkah ke hadapan, MAFI akan terus melaksanakan strategi-strategi yang digariskan di bawah dasar agro makanan negara 2021-2030 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 bagi mendepani cabaran-cabaran sekuriti makanan secara inklusif supaya sistem makanan negara lebih berdaya tahan dan mampan, terutama sebagai persediaan menangani apa jua krisis semasa atau yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Dalam hal ini, usaha-usaha untuk memperkukuh sekuriti makanan negara akan terus diperkasa menerusi kerjasama dan kolaborasi strategik. Semua pihak beraspirasikan food security is a shared responsibility bagi meningkatkan tahap pengeluaran makanan negara dan memantapkan rantaian bekalan makanan demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Sekian. Terima kasih, Yang Berhormat. Datuk, silakan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberi sebentar tadi. Cuma saya ingin bertanya kerana kerisauan rakyat di luar sana ialah sumber bekalan makanan yang semakin kadang-kadang susah nak dapat, harganya makin meningkat. Jadi apakah persiapan kerajaan khususnya Yang Berhormat Menteri dan Kementerian dari segi langkah jangka pendek yang akan diambil oleh kerajaan bagi memastikan usaha-usaha segera dapat dilaksanakan untuk mengelak atau untuk memastikan jaminan bekalan makanan kita itu dapat sampai kepada rakyat. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, silakan. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Jerantut. Isu sekuriti makanan merupakan isu yang dipandang berat oleh kerajaan. Pelbagai jawatan kuasa telah dibentuk, Jawatan Kuasa Kabinet on Food Security (FSCC), Jawatan Kuasa Teknikal bagi menangani isu sekuriti makanan negara, Jawatan Kuasa Khas Pasukan Jihad menangani inflasi, ditubuhkan oleh kerajaan semata-mata untuk mengambil pelbagai langkah dan tindakan bagi memastikan isu bekalan dapat ditangani oleh negara. Bagi MAFI, beberapa tindakan jangka masa pendek telah diambil yang berorientasikan pada 3 jenis intervensi, iaitu intervensi berorientasikan perdagangan, pengeluaran, pengguna telah diambil oleh kementerian. Antara langkah-langkah jangka masa pendek, pertama membatalkan kuota import berangan makanan daripada luar negara termasuk ayam bulat dan keratan ayam, melaksanakan stokpile ayam, penimbal dan stok penimbal tambahan untuk produk ikan, mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi. Kita bagi subsidi untuk memastikan bahawa pengeluaran ayam itu stabil dan berkelangsungan. Memudah cara proses import IP melalui penangguhan fee permit dan priority lane ke atas 4 komoditi merangkumi soya, gandum, jagung, makanan ternakan berasaskan hewan dan tumbuhan.
memberikan pengecualian khas bagi pengambilan pekerja asing dalam industri peternakan ayam contohnya, mengkaji mekanisme mengurangkan kos minyak sawit mentah crude palm oil bagi syarikat-syarikat penghilangan yang melaksanakan penghilangan makanan ternakan, penambahan abattoir dan loji pemprosesan luar negara bagi meningkatkan dan mempelbagaikan sumber import bekalan makanan ayam dan daging. Itu merupakan antara langkah-langkah jangka masa pendek yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih. Yang Mohd Tun Bangka. Memberikan gambaran dan dasar tentang rantaian bekalan makanan dan sekuriti makanan. Tetapi tindakan kementerian itu bertentangan dengan dasar ini. Saya bagi contoh baru-baru ini diumumkan Bernas mempunyai monopoli import beras. Satu syarikat punyai monopoli dengan keuntungan ratusan juta ringgit. Mengapa tidak boleh dibantu petani melalui nafas atau pertubuhan-pertubuhan peladang? Mengapa diteruskan dasar monopoli memberikan peluang kepada orang kaya mengaut keuntungan, padahal kita bicara tentang usaha mengurangkan beban kepada atas rakyat. Kenyataan ini harus tegas oleh Menteri. Hentikan monopoli import beras supaya peladang dan petani dan pesawah padi mendapat manfaat yang langsung. Saya punya pengalaman hal ini. Dulu kita berikan kuota peratusan kepada pesawat peladang terutamanya nafas. Mengapa hal ini diteruskan? Kerana kita bantah keras dasar yang menguntungkan pemodal dalam keadaan rakyat dan pesawah padi susah. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dickson. Semalam saya memperjelaskan agak panjang tentang mengapa kita lanjutkan tempoh konsesi untuk Bernas menjadi pengimport tunggal beras bagi negara kita. Keputusan telah diambil sejak tahun 2020 yang itu adalah lanjutan kepada tempoh Bernas sebagai pengimport tunggal. Dan saya katakan semalam bahawa keputusan kerajaan itu merupakan satu keputusan yang tepat kerana Bernas dipertanggungjawabkan bagi menentukan bekalan beras negara sentiasa dalam keadaan yang stabil. Konsesi Bernas bukan satu konsesi yang berat sebelah, malah Bernas diminta memenuhi 10 obligasi yang saya telah terangkan semalam. Antaranya adalah untuk membantu pesawah-pesawah membangunkan sistem soil profiling, mengurus pelbagai 10 obligasi yang dilaksanakan. Tak berlaku dah, biar Persatuan Peladang sendiri bantu. Mengapa nak suruh tauke besar senggara masalah pesawah padi? Soalnya dah 40 tahun. Patut review Yang Berhormat. Kita dah buat keputusan pada tahun review 20. Jangan tanya tauke, review tanya rakyat dan pesawah padi miskin. Beras obligasi Bernas, antara obligasi Bernas adalah untuk membantu pesawah dan petani. Itu antara obligasi. Dan keputusan untuk menyambung konsesi Bernas sebagai pengimport tunggal sebenarnya membantu negara dalam memastikan bekalan beras sentiasa stabil dan terkawal. Terima kasih. Ya. Soalan tambahan kedua, Alok Ajar, ya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana menerangi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menguruskan industri agro makanan. Hari Isnin, Perdana Menteri ada menyebutkan food import berjumlah lebih daripada 73 bilion ringgit. 73.6 bilion disebutkan. Dan tahniah atas segala usaha-usaha dan inisiatif yang hendak dilaksanakan yang telah didasarkan. Cumanya saya mohon Menteri memaklumkan, sekiranya 73.6 bilion adalah nilai import, adakah sasaran-sasaran tertentu yang diwujudkan, yang diadakan, yang dibukukan di dalam dasar itu? Contohnya dalam masa 2 tahun, kita mahu mengurangkan import sebahagian banyak. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Memang benar kita mengimport some 60 bilion ringgit untuk food import. Itu merupakan satu kenyataan. Tetapi kalau kita perincikan, sebagian besar daripada import makanan ke negara kita adalah komponen import untuk makanan ternakan, bijiran.
Kita mengimport jagung, kita mengimport soya bean meal untuk makanan ternakan sebagai sebahagian daripada komponen makanan ternakan. Yang pada ketika ini kita melihat bahawa komponen ini harus dikurangkan. Sebab itu pelbagai dasar dan pendekatan dibuat oleh kerajaan melalui MAFI dan agensi dan jabatan MAFI untuk melihat pendekatan jagung umpamanya kita mengolah dasar untuk menggalakkan penanaman jagung di negara kita. Jadi itu merupakan antara pendekatan bagi mengurangkan bil import makanan yang ditanggung oleh kerajaan pada ketika ini. Tentulah dalam mengolah satu dasar dan pendekatan baru, kita perlu memperincikan pendekatan supaya pendekatan itu merupakan satu pendekatan yang mampan. Kita tidak mahu ketika kita mengolah satu galakan untuk menanam jagung, tetapi ketika jagung boleh didapati daripada luar pada harga yang murah berbanding dengan kos pengeluaran jagung negara kita, itu merupakan antara sebab mengapa selama ini kita mengimport jagung. Tan Sri Speaker, dulu harga jagung per tan lebih kurang 600 hingga 800 ringgit satu tan. Sebab itu kita mempunyai dasar untuk mengimport jagung daripada luar. Tetapi pada ketika ini harga jagung diimport pada harga melebihi daripada 1,700-1,800 ringgit untuk satu tan. Sebab itu ada urgensi bagi kita mengolah dan pendekatan baru bagi memastikan jagung boleh dikeluarkan secara domestik melalui dasar-dasar penggalakan dan juga intervensi yang perlu dilakukan oleh kerajaan melalui MAFI dan jabatan. Tentulah penglibatan pihak swasta diperlukan bagi menjayakan dasar baru jagung yang akan diolah oleh kerajaan. Terima kasih. Tan Sri Speaker, mohon penjelasan sedikit sebab saya memohon dengan dasar dan inisiatif itu berapakah kita boleh mengurangkan pengimportan makanan daripada daripada 60 lagi 2 tahun kita boleh mengurangkan import kepada 50 bilion contohnya. Ya, Pak. Ya, okey, terima Pak. kasih. Baik, secara bertulis, Pak. Yang Berhormat Tuan Charles Anthony Santiago, silakan. Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas soalan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Kelang. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa prihatin terhadap kebajikan dan kesejahteraan kumpulan SASA serta menggalakkan inisiatif-inisiatif baru yang menyokong kesejahteraan dan kebajikan semua golongan termasuk wanita. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan pengenalan cuti haid memerlukan penelitian dan perbincangan lanjut dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kewangan, Kesatuan Sekerja dan Pertubuhan Majikan. Ini kerana proses memperkenalkan cuti haid bukan sahaja melibatkan kesejahteraan pekerja wanita tetapi juga memberi implikasi kepada produktiviti dan ekonomi negara. Buat masa ini terdapat kemudahan cuti sakit dan cuti rehat sedia ada yang diperuntukkan oleh majikan kepada pekerja sama ada di sektor swasta ataupun sektor awam. Kemiskinan haid secara relatifnya adalah merujuk kepada situasi apabila individu perempuan tidak mendapat akses kepada usaha kepada tuala wanita disebabkan kekangan kewangan. Jadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan kajian lanjut perlu dilaksanakan berhubung dengan keperluan pemberian subsidi tuala wanita bagi membolehkan kerajaan mendapat gambaran sebenar berhubung dengan isu kemiskinan haid ini yang dialami oleh golongan wanita khususnya di kalangan B40. Dan selain pada itu dapatan kajian juga membolehkan satu pendekatan lebih komprehensif dan bersasar diperkenalkan bagi menangani isu kemiskinan haid. Dan setakat ini kajian telah dibuat melalui APKN dan insya-Allah kajian itu dijangka siap pada Oktober tahun ini insya-Allah. Terima kasih. Yang Berhormat Kelang. Terima kasih Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya saya datang di sini untuk bangkit isu ini sebab ada keperluan untuk cuti haid termasuk dengan tuala wanita. Saya sebenarnya Yang Berhormat Menteri harapkanlah bahawa Menteri akan announce today satu kajian telah dihabiskan, telah dibuat dan akan diperkenalkan dalam masa yang terdekat. Tapi malangnya kementerian itu backward.
Negara-negara lain telah go forward tapi backward. Saya minta kepastian daripada pihak menteri sekarang, jangan kecewakan golongan wanita keluarga Malaysia. Dan juga beri satu komitmen sekarang kepada Parlimen, bilakah penilaian ini akan bermula dan bila akan habis dan bila akan diperkenalkan, termasuk dengan perbincangan dengan kumpulan kepentingan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengucapkan syabas dan tahniah di atas kepekaan Yang Berhormat tentang keperluan wanita. Kami di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lebih lagi. Apalagi saya sebagai seorang wanita sangat memahami isu-isu yang dihadapi. Jadi lebih sekarang mesti ada memperkenalkan sekarang juga. Ya. Sekarang ini kita sedang buat kajian sebab sesuatu perkara yang kita nak buat perlu kepada penilaian. Buat masa ini dalam negara kita belum ada kajian yang dibuat secara khusus tentang isu ini. Jadi kajian sedang dibuat yang melibatkan lebih daripada 57,000 responden dan insya-Allah jangkaannya akan siap pada Oktober. Jadi dan berkaitan dengan cuti ini sebagaimana saya maklum, ia adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Sumber Manusia dan juga bergantung kepada keperluan agensi-agensi yang memerlukan yang pemegang taruh yang terlibat. Jadi saya mengharapkan insya-Allah kajian selepas kajian ini dibuat, insya-Allah kita akan bentangkan kepada kerajaan untuk tindakan seterusnya. Itulah jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelah sini, Pasir Mas ya. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Saya menyambut baik jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri di mana menstrual leave ini telah diperkenalkan di beberapa buah negara, terutamanya di Jepun semenjak 70 tahun dan juga di Korea Selatan di mana yang tidak mengambil cuti ini mereka diberikan bayar tambahan. Jadi soalan saya adalah apakah dalam masa yang sama Kementerian Pembangunan Wanita pandangannya turut untuk menimbangkan apa yang disebut sebagai cuti ihdad, iaitu cuti untuk wanita yang kematian suami yang pada hari ini cuma sekitar 3 hari ke seminggu. Di Kelantan sudah diperkenalkan sehingga sebulan 27 hari tambahan yang sepatutnya di dalam Islam 4 bulan untuk wanita yang kematian suami. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Basimas di atas soalan dia kemukakan. Memang benar, kita tengok di Jepun sejak tahun 1947 bagaimana diperkenalkan dasar cuti berkaitan dengan haid ini. Tetapi makluman yang kajian kita mendapati ramai yang tidak mohon, ya, pertama kerana mereka malu dan ada di kalangan mereka yang tidak nak dianggap tidak produktif. Dan juga kita lihat juga di beberapa negara lain termasuk di Indonesia, di Korea Selatan. Jadi perkara ini bagi saya, perkara ini baik sekiranya apabila kajian didapati keperluan itu dalam negara kita. Saya sangat setuju sekiranya apabila hasil siap kajian kita dan kita kemukakan kepada kerajaan, sekiranya perkara ini ada kepentingan dalam negara kita, maknanya kita akan cadang kepada kerajaan bagaimana untuk melihat ke depan. Dan berkaitan dengan cuti ihdad itu, saya memang mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang telah memberi cuti gaji penuh sebulan bagi isteri yang kematian suami dan bagi kerajaan kita insya-Allah setakat ini bagaimana pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi ruang kepada mereka yang kematian suami ini dengan satu insentif yang tertentu terutama bagi mereka dalam keadaan masih baru kematian suami sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Muhammad Keluang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jadi kita fahami sebenarnya kemiskinan haid ni bukan masalah yang baru berlaku. Sebenarnya sudah berlaku sekurang-kurangnya 1 ke 2 tahun dah semenjak PKP bermula. Jadi pada tahun yang lepas sebenarnya Kementerian Kewangan pun sudah bentangkan bajet dan memeruntukkan 10 juta ringgit untuk bantu keluarga P40 dalam membeli kit asas kebersihan. Jadi saya minta kalau boleh Timbalan Menteri menyatakan jumlah permohonan yang telah diterima dan dilulus oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia untuk bantuan kit asas kebersihan diri percuma itu dan juga jumlah pengagihan mengikut negeri dan jumlah wang yang telah dibelanja berbanding dengan peruntukan 10 juta ringgit tersebut. Terima kasih.
Terima kasih, Berhormat, soalan yang baik. Sebagaimana yang kita semua maklum, dalam bajet 2022, kerajaan telah meruntukkan 10 juta peruntukan, di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diberi peruntukan sebanyak 3 juta dan yang 7 juta selebihnya itu melalui Kementerian Dalam Negeri, melalui agensi penjara. Jadi setakat ini kita telah melaksanakan projek-projek yang di bawah kementerian, yang di bawah peruntukan untuk kementerian kita, melibatkan 130,000 pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di seluruh negara, yang mana jumlah sekolah di Perlis iaitu melibatkan 10 buah sekolah, Kedah 93, Pulau Pinang 50, Perak 110, Selangor 155, wilayah Persekutuan 30, wilayah Putrajaya dan seterusnya. Masa terhad saya tak baca semua, yang melibatkan 130,000 pelajar. Dan setakat ini kita telah belanja di bawah peruntukan yang di bawah bidang kuasa Kementerian Wanita, iaitu berkaitan dengan Kit Sri ini ataupun tuala wanita ini yang melibatkan 2.39 juta, yang mana hampir 77%, yang mana program ini melibatkan dua, iaitu yang pertama sumbangan tuala wanita kepada pelajar-pelajar yang memerlukan dan daripada keluarga B40, dan yang seterusnya adalah program pendidikan yang kita laksanakan untuk mendidik pelajar tentang kebersihan. Itu setakat ini maklumat yang saya ada. Minta Timbalan Menteri kalau boleh bagi soalan tertulis dengan statistik yang sepenuhnya. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Boleh. Yang Berhormat Tuan Syahri Zulkarnain. Silakan. Datuk Di-Pertua, soalan saya nombor 3. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Stew. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, negara kita Malaysia menawarkan kemudahan dan perkhidmatan serta produk mesra Muslim yang menarik dan pelbagai. Antaranya adalah seperti kemudahan menunaikan solat yang selesa dan di lokasi yang mudah, pilihan makanan halal yang luas, pelbagai dan mudah diperolehi serta kemudahan penginapan mesra Muslim. Berdasarkan kajian Crescent Rating Mastercard pada tahun 2018, kira-kira 63 juta pengembara wanita Islam berusia 18 hingga 40 tahun membelanjakan USD 80 bilion di seluruh dunia. Bagi konteks industri pelancongan negara, Malaysia telah menerima kehadiran seramai 5.32 juta pelancong Muslim pada tahun 2019 dengan anggaran pendapatan sebanyak 16.72 bilion ringgit. Statistik ini membuktikan bahawa pasaran pelancong Islam adalah luas dan Malaysia tidak harus ketinggalan untuk mengambil peluang untuk meraih manfaat daripada potensi pasaran ini. Dengan hal ini, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya mempunyai agensi khas di bawah seliaannya yang memberi tumpuan khusus dalam memperkenalkan konsep pelancongan Islam di Malaysia dan antarabangsa, iaitu Islamic Tourism Centre ataupun ITC. Sejak ditubuhkan pada tahun 2009, ITC telah berjaya membawa Malaysia menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Antaranya, Malaysia dinobatkan sebagai destinasi pilihan nombor 1 mesra Muslim di dunia berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2022 oleh Crescent Rating yang berpangkalan di Singapura. Dan kedua, Malaysia dinamakan sebagai negara yang mempunyai ekosistem ekonomi Islam paling maju di dunia bagi sektor pelancongan halal dari tahun 2014 hingga 2022 oleh Dinar Standard yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Mengenai ITC, MOTEC telah memperkenalkan banyak inisiatif baru dalam memajukan pelancongan Islam di Malaysia. Beberapa contoh yang suka saya kongsikan termasuklah memperkenalkan program pengiktirafan penginapan mesra Muslim ataupun Muslim Friendly Accommodation Recognition atau MFA. Program ini mengiktiraf pengusaha hotel atau premis penginapan di Malaysia yang menyediakan perkhidmatan mesra Muslim berdasarkan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh ITC. Selain itu juga pengetahuan dan kemahiran pemandu pelancong berlesen diperkasakan melalui program latihan pemandu pelancong mesra Muslim, iaitu Muslim Friendly Tourist Guide and MFTG. Program ini ditawarkan kepada pemandu-pemandu pelancong berlesen di bawah MOTEC dan bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada mereka mengenai tata cara mengendalikan dan melayan pelancong Muslim.
ITC juga telah mengenal pasti dan membina jaringan masjid-masjid pelancongan dalam koridor pelancongan dan diperkenalkan sebagai jejak pelancongan masjid serta pemantapan kefahaman dan kemahiran jawatankuasa dan sukarelawan masjid untuk program lawatan masjid melalui persidangan imam untuk pelancongan Islam dan seminar-seminar. Jadi terdapat lebih 100 buah masjid di seluruh negara yang telah dikenal pasti melalui inisiatif ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya tertarik berkait dengan program pengiktirafan penginapan mesra Muslim ataupun MFAR. Soalan saya, apakah kriteria yang diambil kira untuk membolehkan hotel mendapatkan MFAR tersebut? Bagaimana konsep hotel yang patuh syariah boleh terus menjadikan sesebuah hotel itu akan terus mendapat sambutan daripada pelanggan? Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tuan Dipertua. Untuk makluman, pengiktirafan penginapan mesra Muslim ataupun Muslim Friendly Accommodation Recognition MFA ini adalah berbeza daripada penarafan bintang, di mana hotel perlu mendapat pengiktirafan bintang dahulu daripada MOTEC sebelum ianya diiktiraf sebagai hotel star rating untuk recognition dengan izin. Seperti saya sebutkan tadi, program ini mengiktirafkan hotel atau premis penginapan di Malaysia yang menyediakan perkhidmatan mesra Muslim. Pengiktirafan diberi kepada hotel mengikut 3 kategori iaitu Platinum, Emas dan Perak. Dengan kategori Platinum adalah pengiktirafan tertinggi iaitu berciri-ciri lebih kepada patuh syariah. Antara kriteria yang diambil untuk mendapatkan MFA termasuklah maklumat berkenaan lokasi masjid, tempat tumpuan pelancongan mesra Muslim dan restoran yang menyediakan makanan dan minuman halal. Arah kiblat disediakan dengan jelas, bidet di bilik air, sejadah dan masyad Al-Quran di dalam bilik penginapan, surau dengan kemudahan untuk berwuduk dan dapur dan restoran menyediakan makanan dan minuman halal. Bagi mendapatkan yang tertinggi iaitu Platinum, antara kriteria tambahan yang turut diambil kira termasuklah peruntukan waktu bagi penggunaan fasiliti seperti gimnasium dan kolam renang disediakan untuk pengguna wanita yang beragama Islam. Banyak lagi lah dia punya kriteria yang berhormat. Nanti saya bagi secara bertulis ya. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih. Soalan Kota Melaka, ya, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Dalam usaha kita ingin memperkuatkan Islamic tourism ini, salah satu faktor utama ialah tentang perlu adanya pekerja yang cukup. Ya, mengikut laporan telah dilaporkan dalam sektor pelancongan ini terdapat kekurangan pekerja lebih kurang 20,000. Jadi saya ingin tanya kepada Menteri, apakah status terkini dan apakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk mengatasi kekurangan pekerja di sektor ini agar kita dapat memastikan ya konsep Islamic tourism ini dapat diperkembangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Terima kasih Tuan Dipertua. Seperti yang telah dimaklumkan ataupun diumumkan oleh menteri-menteri yang berkaitan dengan pengambilan pekerja ini, memang kita mengaku memang masih kekurangan. Namun begitu kita telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Human Resource dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kita dapat membawa pekerja-pekerja asing ini ke negara kita. Dan cara kita semasa ini iaitu yang immediate action dengan izin. Kita menganjurkan program seperti job fair untuk membolehkan mereka dalam negara kita ini memohon untuk bekerja di sektor tersebut. Memang ada yang mungkin mempunyai pengalaman yang manis, yang pahit dalam sektor pelancongan ini, pertama sekali apabila kita ikuti social media mengatakan ada yang tidak begitu bersih. Jadi maka sebab itu
itu kita nak tahu juga apakah yang dimaksudkan dengan penginapan yang tak bersih itu, sama ada ianya ada di bawah sektor kita di bawah pendaftaran di bawah MOTEK ke tidak. Jadi untuk mengatasi semua ini memang kita bekerjasama dengan pihak industri, Mata, MAH, MyBar, semuanya bekerjasama dengan kita untuk membantu memberi maklum balas kepada kita. Sama ada ada lagi pekerja-pekerja yang mereka perlukan berapa ribu lagi, sebab yang saya pohon melalui kabinet daripada kementerian-kementerian berkenaan dan telah diluluskan adalah daripada 2022 ini sehingga 2024 34,000 itu untuk termasuk untuk bukan saja housekeeping tetapi termasuk KD, tukang urut, semua spa, dan jadi semua ini adalah maklum balas daripada sektor-sektor yang berkaitan. Jadi sebab itu kita mengatasinya dengan bekerjasama dan membuat program dalam negara dahulu untuk memastikan ada orang dalam negara ini untuk bekerja, terutama sekali apabila mereka mengatakan tak ada kerja, kerajaan tak ada bagi kerja, sektor ekonomi teruk. Jadi kita membantu dengan memudahkan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Makmun Sulaiman. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan kelabakan nombor 4, mohon jawapan yang baik dari Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan. Silakan. Terima kasih. Tuan Sri Speaker, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pengambilan khas seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan PPP grade DG 41 secara one-off pada 20 Jun 2021 bagi mengisi kekosongan guru di sekolah KPM seluruh negara. Ini merupakan inisiatif yang diambil oleh KPM bagi mengatasi isu kekurangan guru yang telah berlarutan sekian lama. KPM telah memperkenalkan kaedah kluster mata pelajaran bagi pengambilan guru secara one-off ini agar dapat membuka peluang kepada lebih ramai graduan untuk memohon berdasarkan kepada pemetaan ijazah sarjana muda dengan mata pelajaran yang bersesuaian. Graduan yang memiliki bidang pengkhususan utama tertentu boleh memohon untuk mengisi kekosongan mata pelajaran lain yang dikategorikan dalam kluster yang sama. Penggunaan kluster mata pelajaran akan diteruskan dalam urusan pengambilan yang seterusnya. Kluster yang digunakan ini akan sentiasa dinilai dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Urusan pengambilan khas guru baru ini telah selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Seramai 16,381 orang guru telah dilantik dan ditempatkan di sekolah bawah KPM. Daripada jumlah tersebut, seramai 13,770 orang adalah lantikan secara tetap, manakala 2,611 orang adalah lantikan secara Contract of Service atau COS. KPM mengucapkan terima kasih di atas kerjasama SPP dalam menjayakan urusan pengambilan guru one-off ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, khusus bagi negeri Sabah, seramai 1,653 orang guru yang dilantik melalui ambilan one-off merupakan anak kelahiran Sabah yang terdiri daripada 1,498 guru lantikan tetap dan 155 orang guru lantikan COS. Daripada 1,653 orang guru yang dilantik, seramai 1,221 guru baru telah ditempatkan di sekolah negeri Sabah. Ini melibatkan 1,104 guru lantikan tetap dan 117 orang guru lantikan COS. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapannya. Saya melihat situasinya begini. Bila ada lantikan baru, guru yang tidak berasal dari Sabah dihantar pergi Sabah dan mereka ini memohon untuk perpindahan, bolehkah Menteri menjamin bahawa tempat itu akan diisi segera? Sebab apa yang berlaku selama ini, tempat-tempat kosong ini, kekurangan guru yang berlaku di Sabah ini, pasal ada perpindahan yang berlaku begitu kerap. Mereka yang tidak berasal dari Sabah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenapa tidak lantik guru-guru berasal dari Sabah untuk mengajar di Sabah? Terima kasih.
Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pertama sekali berkaitan dengan kenapa tidak dilantik guru-guru asal Sabah untuk berkhidmat di Sabah. Sekiranya kita mempunyai bekalan mengikut option yang diperlukan, itulah pilihan pertama kita. Kita mahukan guru-guru ini sebaik-baiknya ditempatkan di tempat paling dekat. Jadi isu pertukaran ini tak berlaku pada masa yang akan datang. Namun begitu terdapat option-option tertentu yang tidak ada bekalan daripada anak-anak kelahiran Sabah. Jadi terpaksa kita ambil guru-guru daripada tempat lain untuk ditempatkan di negeri Sabah. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan urusan pertukaran. Sebelum ini, pertukaran selama ini, pertukaran guru dibuat secara berasingan dengan penempatan guru. Namun pendekatan yang digunakan oleh KPM pada waktu ini adalah untuk membuatnya secara bersama. Jadi nanti bila ada nak tukar, ada kemasukan yang kita telah tetapkan lebih awal. Jadi apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, kita dapat atasi dalam masa yang akan datang insya-Allah. Ini merupakan satu pendekatan baru yang lebih cekap untuk memastikan supaya perkara yang tersebut itu tidak berlaku lagi atau kita dapat minimumkan perkara tersebut pada masa akan datang. Terima kasih. Saya jumpa Yang Berhormat Jerai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya menerima rungutan dan aduan yang cukup banyak daripada graduan COS yang telah ditemudugakan, dan ada 2 kali pertemuan dalam talian bersama-sama dengan graduan yang tak dapat masuklah. Saya oleh itu pertanyaan saya ialah berapakah jumlah CS yang ada iktisas telah diterima masuk, dan ada rungutan KPM telah menerima graduan yang bukan iktisas dalam program COS ini. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Pertama sekali izin saya jelaskan apakah asas pengambilan guru one-off ini. Pertama sekali, asas pengambilan guru one-off ini seramai 18,702 orang apabila kita umumkan adalah kita beri keutamaan kepada mereka yang mempunyai iktisas. Itu merupakan keutamaan. Maknanya guru-guru yang graduan di universiti yang memang belajar dalam bidang perguruan ini yang akan diberi keutamaan. Itu daripada awal lagi, itulah ketetapan yang kita laksanakan. Namun begitu, berdasarkan pengalaman sebelum ini, terdapat keadaan di mana ada mata pelajaran tertentu yang mana tidak ada bekalan daripada guru-guru yang mempunyai iktisas ini. Maka kita terpaksa ambil buka kepada mereka yang tidak mempunyai iktisas, yang ini yang kita panggil laluan khusus COS. Ya, itu dua asasnya. Dalam konteks penempatan ini, daripada 18,702 orang yang kita umumkan, jumlah yang ditawar seperti saya sebut tadi adalah seramai 16,381 orang ataupun 88%. Daripada 88% ini, lantikan tetap adalah seramai 13,770 orang. Ini lantikan tetap, dan juga lantikan COS seramai 2,611 orang. Daripada lantikan COS ini, ada lantikan COS daripada guru yang ada iktisas. Ini kerana guru-guru ini sewaktu diluluskan, diadakan temuduga, mereka telah mencapai semua tahap yang diperlukan, tapi mereka ini menunggu keputusan daripada Senat Universiti untuk mendapat sijil mereka. Jadi mereka semua dah lepas kecuali menunggu formaliti Senat Universiti untuk mendapat sijil mereka. So daripada 262 lantikan COS ini adalah daripada yang ada iktisas, manakala 2,349 adalah lantikan yang tidak mempunyai iktisas. Ada yang kata bahawa kita mengambil yang ada iktisas ini mengambil kota yang tidak ada iktisas. Tidak ada istilah kota di sini. Laluannya dua-dua berbeza. Laluan yang ada iktisas ini memang daripada asal adalah laluan yang ada iktisas. Tetapi apabila mereka masih belum mendapat surat senat, maka kita ambil mereka melalui COS. Ini laluan yang berbeza, namanya sama. Untuk yang COS tadi 2,349 orang yang berhormat, ada yang kata kita hantar nama kepada JPA lebih ramai. Memang kita hantar nama kepada JPA lebih ramai untuk mendapat kelonggaran syarat, kerana mereka ini tidak ada iktisas. Untuk masuk perkhidmatan pendidikan, kita kena mohon pada JPA untuk kelonggaran syarat supaya mereka ini boleh dipertimbangkan oleh SPP.
Jadi daripada jumlah yang kita hantar, itu bukan bermakna kita hantar semua SPP akan ambil. Itu untuk kelonggaran syarat. Jadi bila SPP nak pertimbangkan nanti, SPP ada pool of calon untuk dipertimbangkan. Daripada situlah diambil seramai 2,349 orang. Jadi apa yang dikatakan ramai yang kata seolah-olah kita tidak melaksanakan dengan telus, ini saya jelaskan. Satu proses yang cukup telus dan mengikuti peraturan-peraturan KPM dan juga apa yang dilaksanakan oleh SPP sekelaku pihak Jawatankuasa Melantik. Terima kasih. KPM tak ada kuota tapi SPP ada kuota. Itu maksudnya. Tan Sri Yen, betul. Untuk buktikan bahawa saya bukan pro seksis sebagaimana yang Berhormat Kulai kata semalam, dan oleh kerana belum ada ahli Parlimen Wanita yang menanya soalan hari ini, saya nak menjemput Yang Berhormat Kulai. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker kerana sayangi wanita. Saya nak tanya di sini, memandangkan bahawa masih ada vakansi ataupun kekosongan sebanyak 2,321 orang yang belum diisi. Apa rancangan KPM untuk mengisikan kekosongan tersebut? Memandangkan bahawa telah sahkan bahawa kita memang kekurangan guru sebanyak 18,702 orang dan itu adalah kekosongan pada tahun yang lalu. Setakat ini kekosongan yang sudah meningkat dan memandangkan bahawa banyak lagi calon-calon yang telah lulus temuduga, calon COS yang telah lulus temuduga, kenapa kita tak lantik mereka sebagai guru untuk mengatasi masalah kekurangan guru ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kulai. Satu soalan yang baik. Ini memberi peluang untuk saya jelaskan keadaan sebenar. Apa yang berlaku adalah apabila kita selesai ambil guru yang ada option tadi, yang ada ikhtisas tadi, kita buka kepada guru-guru yang tidak ada ikhtisas. Namun begitu bekalan untuk ikhtisas yang diperlukan ataupun option yang diperlukan itu memang tidak ada pun dalam konteks di luar sana. Saya bagi contoh. Antara kekangan utama kita daripada 18,000 tadi, kita dapat 88%, kita tak dapat dalam 2,321. Antara subjek paling utama adalah bahasa Inggeris. Maknanya walaupun kita telah buka kepada mereka yang tidak ada ikhtisas, kita masih belum mendapat calon yang mencukupi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk dilantik bagi mata pelajaran tersebut. Jadi cabaran kita adalah dalam konteks mata pelajaran tertentu, bahasa Inggeris dan beberapa mata pelajaran di HJKC sebagai contoh. Jadi ini akan diisi melalui pengambilan biasa yang sebelum ini dibuat oleh SPP seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Apa yang kita ingin laksanakan kali ini adalah untuk memastikan pendekatan kluster mata pelajaran yang baru diperkenalkan ini kita dapat teruskan. Jadi maknanya kalau dulu cikgu yang ataupun graduan universiti ikhtisas dia keluar universiti dengan fizik, dia kena ada tunggu kekosongan option fizik di sekolah baru dia boleh masuk. Sedangkan kalau guru yang ada ikhtisas fizik ini dia boleh mengajar mata pelajaran lain, sebagai contoh matematik. Jadi sebab itu kita gunakan kluster. Jadi bermula daripada one off sehinggalah pengambilan seterusnya kita akan gunakan kluster ini. Dan untuk tujuan COS ini sekiranya tadi seperti mana saya sebut, kalau ada bekalan memang kita akan ambil. Tetapi kekangan kita adalah bekalan mengikut option. Bekalan option lain ramai, tapi bekalan mengikut option yang diperlukan itu tidak ada dalam pasaran. Terima kasih. Terima kasih. Speaker, satu lagi. Maaf dalam peraturan. Saya cuma boleh bagi soalan tambahan 3 saja. Maaf ya. Untuk berlaku adil kepada Yang Berhormat Menteri dan kepada soalan penyoal-penyoal yang lain. Saya teruskan dengan Yang Berhormat Datuk Wilson Ugak. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan huruf yang nombor 5. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Hulu Rajang yang berhubung dengan lokasi dan juga progres kemajuan pelaksanaan program jendela bersekali dengan persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Baram yang menyentuh tentang status pelaksanaan jendela dan juga Yang Berhormat Igan, soalan nombor 25 dan soalan nombor 39. Tan Sri Yang Dipertua, pertama saya ingin ucapkan tahniah kepada ahli-ahli Parlimen daripada Sarawak yang telah menunjukkan komitmen dan keprihatinan yang tinggi tentang kemajuan perkhidmatan jalur lebar ataupun internet yang berkualiti bagi negeri Sarawak. Saya juga mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri Sarawak, antara kerajaan yang menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan jalur lebar di negeri berkenaan melalui pelbagai inisiatif.
Bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat, yang pertama sekali, komitmen kerajaan pusat untuk memastikan negeri Sarawak mendapat perkhidmatan internet yang terbaik adalah jelas dan sejumlah peruntukan sebanyak 4.09 bilion di bawah jendela fasa 1 telah pun diperuntukkan dan sedang dalam pelaksanaan. Perkembangan yang berlaku sehingga suku tahun pertama pada tahun ini adalah seperti berikut. Bagi seluruh negeri Sarawak, tapak-tapak menara baru atau pembinaan menara baru yang telah siap 85 dan yang dalam pelaksanaan sebanyak 741. Daripada jumlah tersebut, untuk makluman Yang Berhormat Hulu Rajang, belum ada tapak menara baru yang siap di Hulu Rajang, tetapi terdapat 59 tapak menara baru sedang dalam pembinaan. Sementara bagi Baram pula, hanya satu sahaja yang baru siap dan terdapat 110 menara baru dalam pembinaan. Bagi kawasan Parlimen Igan, 5 sahaja yang telah siap dan ada 8 lagi sedang dalam pembinaan. Itu bagi tapak-tapak menara baru di kawasan Parlimen yang berkenaan. Sementara usaha untuk menaik tarafkan stesen pemancar juga sedang berjalan secara serentak di bawah program jendela. Untuk keseluruhan negeri Sarawak, 2,933 menara telah pun disiapkan di bawah jendela fasa 1, sementara masih terdapat 247 menara yang sedang ataupun pemancar yang sedang dinaik taraf. Mengikut kawasan Parlimen, bagi Hulu Rajang, 38 telah siap, 12 masih dalam pelaksanaan. Bagi Baram, 49 telah siap, 15 dalam pelaksanaan. Bagi Igan, 36 telah siap, 9 dalam pelaksanaan. Berasaskan progres yang dilalui oleh program jendela, coverage bagi negeri Sarawak telah pun meningkat daripada 73.67% dulu, sekarang ini kepada 84.24%. Dan bagi liputan ini, untuk makluman, di Hulu Rajang, sekarang ini liputan masih rendah. Sebelum dalam tahun 2020, suku tahun kedua, misalnya, coverage 11.21%. Sekarang baru berada pada tahap 21.56%. Bagi Baram, daripada 25.97%, sekarang baru mencapai 35.34%. Bagi Igan, 72.75%, sekarang ini berada pada tahap 74.16%. Saya mengakui banyak usaha yang sedang berjalan sekarang perlu meningkatkan tahap digital divide bagi kawasan-kawasan Parlimen yang diwakili oleh Yang Berhormat. Akhir sekali, bagi pertanyaan Yang Berhormat Igan tentang kewujudan lokasi Wi-Fi community di Parlimen Igan, terdapat 5 perkhidmatan sedemikian. Yang pertama di Pedi Igan, Pedi Kampung Hilir, Pedi Kampung Tian, Rumah Fatimah dan Rumah Haji Suhaili. Dan selain daripada itu, terdapat 2 lokasi yang disediakan dengan perkhidmatan jalur lebar satelit, iaitu di Rumah Sandom dan di Kampung Muara Sawai. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Hulu Rajang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Tan Sri Menteri. Hulu Rajang sebelah sini tengah-tengah. Jadi terima kasih atas jawapan Menteri tadi. Walaupun belum siap seperti kata sepenuhnya, tapi internet Wi-Fi community yang telah dibina ataupun dibuat oleh kontraktor di kawasan saya, seperti di Rumah Sang Anau di Tasik Bakun dan Rumah Rantai di Nangas Pakuk, telah dipasang tetapi tidak berfungsi, Yang Berhormat. Jadi mereka dan ketua kampung telah bertanya kepada saya macam mana nak membuatnya. Jadi MCMC kata di arah lock-in. Rumah panjang ni, Tan Sri, lock-in ni susah sikit. Apatah lagi Wi-Fi dan lain Wi-Fi itu begitu rendah sekali. Ini internet sangat hangat di luar bandar, Tan Sri. Saya mohonlah sekiranya kontraktor atau syarikat telah dipadu supaya memberitahu ahli parlimen kuasaan, sometimes lokasinya tidak tepat.
Jadi saya mohon Menteri arahan syarikat yang telah dipadu supaya berjumpa dengan pejabat Presiden, berjumpa dengan pejabat daerah dan jangan lupa adun dan adun dan ahli parlimen mesti diberitahu sebelum menara itu dibina. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Saya ucap terima kasih atas maklumat yang diberikan. Saya akan susuli untuk lihat apa sebenarnya masalah yang berlaku di situ. Kita satu hakikat yang kerajaan perlu mengakui bahawasanya sebahagian pada perkhidmatan jalur lebar di Sarawak menggunakan perkhidmatan jalur lebar satelit yang masih rendah kapasitinya. Dan sebagai contoh, untuk seluruh negeri Sarawak, sebanyak 523 lokasi perkhidmatan semata-mata menggunakan perkhidmatan jalur lebar satelit. Sebab itulah pada kira-kira pada bulan Jun yang lalu, negara telah pun melancarkan satu satelit baru yang dinamakan MySat 3D yang mempunyai teknologi high throughput teknologi yang boleh membawa kapasiti yang lebih tinggi, dan buat pertama kalinya kita mempunyai fasiliti jalur lebar satelit yang boleh mencapai sehingga 100 megabit per second. Ini satu perkembangan terbaru dalam teknologi satelit negara yang sudah tentunya negeri Sarawak adalah antara negeri yang akan dapat menerima kemudahan untuk kita upgrade, sebab rata-rata sekarang ini di mana kita menggunakan teknologi satelit, speednya adalah terlalu ataupun tersangat rendah, dan sekarang ini tahap penggunaan data agak tinggi, semua orang menggunakan data dan sebagainya, maka efisiensinya memang tidak memuaskan. Tetapi secara spesifik apa yang dibangkitkan oleh Berhormat, saya fikir kementerian perlu membuat susulan, dan terima kasih atas maklumat. Data-data tentang perangkaan-perangkaan yang diminta oleh ketiga-tiga ahli Berhormat saya akan bekalkan selepas daripada ini kepada setiap ahli Berhormat yang bertanyakan soalan. Terima kasih Tan Sri. Soalan Tuan Speaker. Yang Amat Kepung. Terima kasih Tan Sri Speaker. Ya, saya nak tanya, apakah status terkini rancangan kerajaan untuk memberikan perkhidmatan rangkaian 5G di 10 buah sekolah, dan berapa syarikat yang dilantik oleh kerajaan untuk membekalkan perkhidmatan 5G di 1000 buah sekolah? Terima kasih. Saya ingin membuat sedikit penjelasan kerana semalam saya adakan perbincangan di Berhormat Menteri Pendidikan tentang perkara ini. Sebenarnya apa yang dimaksudkan itu adalah suatu projek proof of concept, ya. Sama ada ianya dilaksanakan atau tidak, dan bila dilaksanakan, ia adalah dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan, kerana ada perkara-perkara tertentu yang sedang disempurnakan oleh Kementerian Pendidikan, terutamanya berkaitan dengan kontrak yang membekalkan perkhidmatan internet di sekolah pada masa ini. Tentang perkhidmatan 5G, cuma saya telah memaklumkan kepada Kementerian Pendidikan bahawasanya teknologi terkini memungkinkan kita untuk membuat lonjakan, instead of kita tunggu ataupun nak melaksanakan 4G, ada teknologi yang boleh terus pergi kepada 5G di sekolah-sekolah, terutama sekali menggunakan konsep fixed wireless network, ya. Jadi apa yang kita sedang lakukan sekarang ini ialah membuat proof of concept berdasarkan pada teknologi berkenaan di 5 atau 6 buah sekolah dengan kebenaran Kementerian Pendidikan, dan berdasarkan pada proof of concept itu kita akan kemukakan kepada Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan, kerana pihak-pihak yang terbabit iaitu DNB, Telekom Malaysia dan MCMC bersedia untuk melaksanakan the first 1000, tetapi dia tertakluk kepada keizinan dan persetujuan daripada Kementerian Pendidikan. Satu lagi soalan tambahan. Soalan syarikat dilantik untuk... Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Apakah rancangan perkembangan terkini pemasangan hub rangkaian gentian optik-optik kehadiran atau point of presence POP di 700 buah sekolah luar bandar di Sabah seperti yang diumumkan oleh Menteri pada Mac tahun ini? Dan bagaimanakah projek ini akan meningkatkan keseluruhan akses internet untuk sekolah-sekolah di Sabah di mana hanya 52% daripadanya masih belum mempunyai akses internet asas? Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, projek-projek Point of Presence fasa 1 sedang dijalankan dan sepatutnya disiapkan pada akhir tahun ini.
Bagi negeri Sabah, kita sedang memantau perkembangan kerana didapati pelaksanaan oleh mereka yang dilantik agak perlahan dan mereka perlu mempertingkatkan prestasi pelaksanaan bagi POP 1 kerana kementerian akan melancarkan POP 2 sebelum penghujung tahun ini. Jadi kesemua 500 lebih sekolah yang terlibat di Sabah itu diteruskan dan POP 2 juga Sabah dan Sarawak diberikan keutamaan dengan jumlah bilangan sekolah yang agak besar jumlahnya. Jadi kementerian khususnya MCMC dan juga kementerian sendiri kerana POP ini secara langsung di bawah kementerian sedang membuat pemantauan terhadap prestasi syarikat-syarikat yang telah dipilih melalui tender terbuka sebelum daripada ini. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Soalan saya nombor 7. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan lisan daripada Yang Berhormat Farid bersekali dengan pertanyaan lisan daripada Yang Berhormat Batu bertarikh 26 bulan Julai 2022 kerana membawa masuk yang sama, iaitu usaha kementerian membantu rakyat dalam mengatasi isu kenaikan harga barang serta usaha memtingkatkan peranan koperasi. Dan sini ada betul, bagi membantu kerajaan menangani usaha kenaikan harga barangan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menjenamakan semula kedai koperasi Komat yang akan memberi manfaat kepada masyarakat terutamanya di kawasan yang majoritinya penduduk dalam golongan B40. Sehingga Julai 2022 terdapat sebanyak 2,581 outlet Komat dan 28 pusat pengedaran yang memainkan peranan dalam membantu kerajaan untuk menangani isu kenaikan harga barangan dengan harga yang lebih murah dan berpatutan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bahawa masa ini 5 barangan asas telah dikenal pasti untuk dijual di Komat dengan harga lebih murah daripada pasaran, iaitu ayam sejuk beku, gula, minyak masak, tepung dan beras. Selain itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau SKM juga melaksanakan program jualan koperasi perhatian rakyat yang menyediakan insentif jualan subsidi melalui premis Komat yang menjalankan aktiviti peruncitan untuk mengurangkan harga barangan keperluan harian rakyat. Inisiatif ini mengalahkan orang ramai untuk berbelanja dan membeli barangan keperluan di kedai koperasi yang menawarkan barangan yang lebih murah. Program JKPR ini turut menyokong jualan keluarga Malaysia di bawah jelajah aspirasi keluarga Malaysia sehingga kini sebanyak 235 Komat yang terlibat dalam jualan keluarga Malaysia melalui JKPR telah diluluskan bantuan insentif jumlah RM3 juta. Untuk memperkasakan gerakan koperasi, Kementerian melalui SKM telah menubuhkan Federasi Koperasi yang merupakan gabungan semua koperasi yang menjalankan semua aktiviti di bawah staf sektor ekonomi di bawah federasi. Terdapat 6 buah federasi yang telah ditubuhkan. Di antaranya, KUSKOP akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia supaya Federasi Koperasi yang terlibat dalam sektor peladangan turut diberikan kota pekerja asing. Untuk Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani, peruntukan sebanyak 100 juta di bawah tabung modal pusingan SKM akan digunakan sebagai dana tabung agro makanan untuk membiayai aktiviti pengeluaran hasil agro makanan oleh gerakan koperasi. Dalam masa yang sama, Federasi Pemberongan dan juga Peruncitan melalui SKM melaksanakan program pemerkasaan rantaian bekalan koperasi ataupun SKOP sebagai usaha untuk memastikan bekalan barangan keperluan pengguna dapat dibekalkan secara konsisten dengan harga yang berpatutan. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad Farid. Terima kasih Tan Sri Tua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah pun menjelaskan kepada kita semua tentang jaminan khususnya dalam bentuk jaminan makanan dan koperasi memainkan peranan yang cukup penting, apatah lagi adanya Komat. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimana cara ataupun kaedah yang akan digunakan pakai oleh Komat untuk memastikan sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, 5 produk yang
disebut tadi akan lebih murah daripada pasaran, dan bagaimana kementerian melihat kepada potensi khususnya koperasi untuk mengembangkan industri agro makanan bagi meningkatkan pengeluaran hasil makanan dan seterusnya melonjakkan peratusan jaminan keselamatan makanan negara. Tapi saya ingin fokuskan tentang 5 produk yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri sementara tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kita berusaha untuk mengurangkan peranan orang tengah. Kerana itu kita akan mempertingkatkan pusat pengumpulan dan juga pengedaran. Jadi semua barang-barang ini akan dibeli, dikumpulkan dalam satu pusat dan diterus dibawa pasaran untuk memastikan bahawa harga yang dikeluarkan, yang dijual di bawah co-op ini harganya murah dan tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Maka kita akan membuat seperti inilah. Kita ada tanda COOP, co-op, gula kasar. Macam kita minyak macam ni, co-op. Jadi kalau ada tanda co-op ini, harga kita akan umum bahawa tak ada siapa yang boleh menyeludup ataupun jual harga yang lebih murah. Harga yang lebih mahal. Kemudian kita juga akan berusaha untuk membuat penjualan ini secara online. Kerana kita nampak bahawa bukannya mudah juga untuk kita nak penetrate pasaran-pasaran yang sudah ada. Selain daripada kita gunakan keauman, kita juga akan mulakan perniagaan secara online dengan harapan kita bahawa 5. Kita mulakan dengan 5 ni dulu supaya ini bekalan perlu bahan yang diperlukan oleh rakyat supaya dapat meringankan beban rakyat dan rakyat ada pilihan nak beli yang mana seperti ayam. Kalau kita kenalkan ayam beku dan ada juga ayam segar. Jadi kalau nak ayam murah, mungkin pilih ayam beku lah. Jadi sebagai contoh untuk beri pilihan kepada rakyat mana barang yang lebih murah untuk mereka dapat di bawah koperasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, ya, Kepala Kedah. Terima kasih. Leda. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya dengar tadi jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa inisiatif apapun untuk memastikan supaya kita dapat membantu menangani isu krisis makanan sekarang sangat dihargai. Cuma saya nak bangkitkan berkenaan dengan beberapa program juga yang dilaksanakan oleh pihak angkasa, iaitu antaranya program pembekalan barangan asas 100 ataupun disebut projek BA 100. Begitu juga dengan Jimat Shop. Apakah ada penyelarasan di antara program yang dilaksanakan di bawah kementerian ini, iaitu Co-op Mart tadi, dengan yang dilaksanakan oleh pihak angkasa dalam keadaan suasana di mana kita tahu ada banyak pembaziran berlaku, tapi kita juga ada usaha-usaha penjimatan dan juga keseragaman dilakukan supaya koperasi memainkan peranan yang lebih baik untuk membasmi kemiskinan, untuk mengagih kekayaan dengan lebih baik kepada rakyat seluruhannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat mengenai maklumat yang diberi. Kita memang menyedari perkara ini berlaku. Sebab itu kita telah membuat dasar yang baru di mana semua sama ada walaupun angkasa ni dia ada identiti dia sendiri, tapi koperasi pula ada identiti dia sendiri. Kemudian di bawah tekun pun ada pula lagi dia punya koperasi dia sendiri. Masing-masing ada identiti masing-masing. Jadi kerana itu kita Kuskop telah membuat satu rasa bahawa kita kena selaraskan. Salah satu penyelarasannya semua kena tulis COOP yang saya kata tadi supaya mereka tahu ini ialah barang keluaran daripada koperasi dan dia punya pengurusannya hendaklah diselaraskan, dan oleh kerana angkasa dia lebih advance daripada perkara ini, maka kita telah melantik angkasa sebagai sebagai pengendali untuk kita menyelaraskan barang-barang keluaran daripada koperasi. Terima kasih. Terima kasih. Tak ada. Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi, silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, ya. Terima kasih Yang Berhormat daripada Setiawangsa di atas soalan yang dikemukakan.
Tan Sri Yang di-Pertua, penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun oleh Kerajaan Malaysia telah meningkatkan lagi bilangan pengundi muda di dalam pilihan raya dan yang akan datang termasuk daripada golongan mahasiswa, dan menyedari kepentingan inisiatif undi 18 ini, kerajaan komited dalam memastikan golongan mahasiswa diberi pendedahan berhubung demokrasi, pilihan raya dan politik negara. Dalam hubungan ini, pelbagai program pemekasaan literasi politik dan pendidikan pengundi dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama aktif institusi pendidikan tinggi awam ataupun IPTA, Akademi Pilihan Raya APR dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Untuk makluman ahli yang berhormat, pihak kementerian melalui UA telah pun menjalankan pelbagai program berkaitan kesedaran politik di semua universiti awam seperti berikut. Ini hanya memberikan beberapa program. Yang pertama, pengenalan asas kesedaran mengundi kepada pelajar baru IPT. Yang kedua, kursus ceramah, forum, bual bicara, taklimat, bengkel, seminar berkaitan undi 18. Yang ketiga, penerbitan dan hebahan digital berkaitan pendidikan pengundi, pendedahan terhadap simulasi sebenar pilihan raya, APR Associate Trainer atau trainer ataupun Training of Trainers, jelajah perpaduan negara dan yang terakhir antara contoh-contohnya adalah program mahasiswa Cakna Undi 18. Program ini memberi pendedahan kepada Perlembagaan Persekutuan, demokrasi, proses pilihan raya umum dan kepentingan mengundi yang merupakan naratif yang relevan kepada mahasiswa. Usaha ini akan dapat melahirkan pengundi dari kalangan mahasiswa yang lebih matang dan bertanggungjawab serta memahami kepentingan keluar mengundi dan hak mereka sebagai pengundi. Bagi tujuan pelaksanaan program yang lebih tersusun, KPT aktif bekerjasama dengan SPR. Dalam hubungan ini, pihak kementerian dengan kerjasama SPR telah memulakan usaha untuk menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama 20 universiti awam untuk memberi pendedahan dan literasi politik kepada mahasiswa. Untuk hubungan ini, dalam hubungan ini, kerjasama ini telah pun dimulakan dengan Universiti Teknologi Mara UiTM yang merupakan perintis MOU bersama SPR, dan ini akan disusuli oleh 19 universiti lain dalam masa yang terdekat. Melalui kerjasama ini juga pihak universiti awam dapat memanfaatkan kepakaran APR dalam melaksanakan program-program pemekasaan literasi politik pada mahasiswa. Selain daripada itu, bagi memberikan pendedahan mengenai isu-isu sivik, penerapan sivik dan kenegaraan juga ditekankan di dalam mata pelajaran umum atau MPU melalui penghayatan etika dan peradaban serta falsafah dan isu semasa yang merupakan mata pelajaran wajib di semua IPTA. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah bagaimanakah pihak kerajaan memastikan ada ruang yang cukup untuk pihak mahasiswa mendapat pandangan yang seimbang. Kita faham ada pelbagai parti di dalam negara kita sekarang dah bertambah banyak. Jadi bagaimana mahasiswa ini boleh mendapat ruang pandangan yang pelbagai dan misalnya mereka diberi kebebasan untuk menjemput penceramah-penceramah sama ada ahli-ahli politik ataupun wakil-wakil daripada masyarakat sivil daripada yang mewakili pelbagai sudut pandang. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan tambahan berkenaan IPT memang sentiasa meraihkan kepelbagaian idea dan juga pendapat termasuk daripada pelbagai kepimpinan parti politik di Malaysia ini, dan perbincangan dalam kerangka akademik dan ilmiah selalunya disusun. Ini sebagai contoh, disusun penglibatan pimpinan politik daripada pelbagai parti yang berhormat. Ini juga selaras dengan pindaan pada tahun 2012 yang membenarkan aktiviti dan politik parti politik aktif di luar kampus, dan semasa zaman yang berhormat daripada Sempai Renggam juga ada pindaan tahun 2019 Akta A946 yang membenarkan aktiviti dan politik parti politik aktif di dalam kampus. Kita memang sentiasa terbuka kepada sesiapa saja yang dapat memberikan bantuan, asalkan yang penting kepentingan dan kesedaran hak undi 18 kepada pelajar itu dapat dicapai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Turai.
Jempol. Call a cry. Yang Berhormat Call a Jempol. cry. Ya, terima kasih. Call a cry. Call a cry. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Jempol. Apakah ini terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Apakah inisiatif yang dijalankan pihak kerajaan untuk menggalakkan pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran di negeri lain untuk mengundi khususnya dalam PRU ke-15 akan datang? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Kuala Kerai. Sebenarnya di dalam apa yang dilaksanakan di dalam oleh kementerian melalui IPT ini adalah IPT memang sentiasa committed dan prihatin dalam memastikan semua pengundi yang layak untuk mengundi untuk turun mengundi. Dan sebagai contoh baru-baru ini dalam PRN Negeri Johor, mahasiswa Universiti Awam yang layak mengundi diberikan pelepasan untuk keluar mengundi. Dan bagi mahasiswa di peringkat Semenanjung pula, pihak Universiti Awam mengambil inisiatif tambahan. Selain daripada memberikan pelepasan untuk keluar mengundi, mereka juga diberikan kemudahan pengangkutan untuk membawa mahasiswa ini pulang dan untuk memberi galakan kepada mahasiswa ini keluar mengundi dan menjalankan peranan dia selaku warga negara. Terima kasih. Terima kasih. Jelutung, tak lama bangun. Terima kasih Bapak Menteri. Pada tahun 2017, pihak SPRM telah mencadangkan supaya subjek integriti dan pembanterasan rasuah diperkenalkan di institusi pengajian tinggi, dan baru-baru ini juga perkara ini telah ditimbulkan semula di mana telah dicadangkan di semua universiti awam subjek pembanterasan rasuah diperkenalkan, kerana kita melihat kepada soalan pokok mengenai isu-isu sivik dan isu-isu politik. Rasuah adalah sesuatu yang berkait rapat dengan kedua-dua perkara ini. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kementerian untuk kita memastikan subjek ini diperkenalkan dan diajar di institusi pengajian tinggi awam? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat pada Jelutung. Ini antara fokus utama di pihak kementerian dalam memastikan mata pelajaran ini diperkenalkan di universiti-universiti, terutamanya universiti awam, tapi dia merangkumi semua universiti. Kerana itulah beberapa kali kami telah mengadakan perbincangan bersama SPRM, dan yang terbaru pula insya-Allah saya sendiri akan berjumpa dengan Ketua Pengarah SPRM untuk memastikan bahawa cadangan ini dapat kita pastikan juga, dan kita telah membuat libat urus juga, dan peringkat pilot project akan dilaksanakan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Betul. Syabas Menteri. Ringkas ya. Terima kasih Betul. Saya renggam. Dah 3. Yang Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kayu keras pohon meranti, hijau daun pohon jati. Soalan nombor 9 sedang menanti, mohon jawapan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada sahabat saya daripada Kuala Kerai yang bertanya mengenai bekalan elektrik negara dan juga cabaran-cabarannya. Tuan di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, di dalam negara kita ini, pelarasan tarif elektrik dibuat melalui suatu mekanisme yang dipanggil pelepasan kos-kos tidak seimbang, atau dalam bahasa Inggeris dengan izin Imbalance Cost Pass-Through, ICPT. Melalui mekanisme ICPT ini, pelarasan tarif elektrik dalam negara kita disemak setiap 6 bulan dengan mengambil kira kos bahan api dan penjanaan lain bagi tempoh 6 bulan ke belakang. Dalam hal ini, saya suka menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa bagi tempoh Januari sehingga Jun tahun 2022, kos ICPT adalah berjumlah 7 bilion ringgit Malaysia. Yang mana ianya bersamaan kalau sekiranya kita nak kenakan surcharge kepada pengguna elektrik adalah bersamaan 11.81 sen per kilowatt jam.
itu surcharge jika sekiranya nak dilepaskan kepada semua para pengguna sebanyak 9 juta akaun dalam negara kita ini bagi tempoh Julai hingga Disember 2022. Namun demikian, sebagai langkah mitigasi jangka pendek bagi melindungi rakyat yang berhadapan dengan krisis tenaga global juga terlibat dalam negara kita, kerajaan kita pada 24 hari bulan Jun tahun 2022 telah bersetuju di dalam mesyuarat kabinet untuk menampung subsidi elektrik daripada 7 bilion ini ditampung sebanyak 5.8 bilion ringgit Malaysia. Itu bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember tahun 2022 meskipun berlaku peningkatan mendadak kos bahan api di pasaran global. Dengan dasar yang dibuat oleh kerajaan itu, Yang Berhormat Tuan Speaker, ini bermakna pengguna-pengguna domestik iaitu lebih kurang 7.9 juta pengguna masih dikekalkan dengan rebate 2 sen 1 kilowatt jam, manakala pengguna bukan domestik iaitu PKMS, industri dan juga komersial hanya dikenakan caj sama sebagaimana sebelum ini iaitu 3.70 sen 1 kilowatt jam berbanding dengan secaj ICPT 11.81 sen. Itu yang dibuat oleh kerajaan. Dalam hal ini, semua pengguna di Semenanjung akan membayar bil elektrik pada kadar yang sama sebagaimana 6 bulan sebelum ini iaitu Januari sehingga Jun 2022. Namun demikian, Yang Berhormat Tuan Dipertua, analisis daripada Suruhanjaya Tenaga menganggarkan bahawa harga bahan api di pasaran dunia masih lagi kekal tinggi berikutan peperangan Rusia dan Ukraine sejak Mac 2022 dan permintaan bahan api arang batu yang tinggi daripada negara-negara luar. Bagi mengatasi krisis tenaga dan kos ICPT yang dijangka meningkat, kerajaan telah merancang beberapa plan mitigasi jangka panjang. Antaranya mengutamakan bahan api yang paling murah ataupun least cost dispatch untuk penjanaan elektrik dan seterusnya akan mencadangkan kepada jemaah menteri mengenai pemberian subsidi bil elektrik secara bersasar ataupun targeted secara bersasar untuk tempoh kitaran ICPT akan datang. Sekarang ni semua sama. M40 pun 2 sen, B40 2 sen, T20 pun 2 sen. Semua orang kaya, orang miskin menikmati rebate 2 sen ini dalam bekalan elektrik negara kita. Tapi masa akan datang mungkin diperlukan bersasar. Mungkin T20 akan dikenakan surcharge ataupun ICPT ini. Selain daripada itu, kementerian kita juga telah menyediakan pelan pembangunan penjanaan jangka panjang menetapkan hala tuju bagi perancangan pembekalan elektrik negara dengan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api import seperti arang batu secara berperingkat. Kita tidak boleh sekaligus kerana pelan penjanaan kita adalah untuk menggunakan arang batu. Kalau nak dibuat gas dan sebagainya, terpaksa ditukar. Sekarang ini kita meletakkan sasaran 31% penggunaan campuran tenaga boleh baru atau renewable energy pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2035. Satu perkara yang saya ingin highlight di dalam dewan ini, Tuan Tan Sri Ketua, ialah bagi menggalakkan sikap atau peranan rakyat untuk berjimat cermat. Mulai daripada bulan Julai tahun 2020, Tenaga Nasional TNB melalui bil elektrik ini yang telah saya besarkan akan menyebutkan di dalam bil ini berapa subsidi yang diberikan kepada setiap rakyat Malaysia. Ini sebagai contoh, satu bil ini, bilnya hanya berjumlah bil semasa RM115.45. Ini bil ini saya jangka ini B40 lah. Kerajaan memberi subsidi sebanyak RM37.46, RM37.46, lebih kurang 29%. Yang dibuat ini adalah untuk menyedarkan rakyat Malaysia betapa besarnya subsidi yang diberikan oleh kerajaan kita kepada rakyat, dan dengan ini kita mengharapkan rakyat mengamalkan sikap menjimatkan tenaga elektrik.
kerana besarnya. Tetapi subsidi tidak akan selama-lamanya. Mungkin pada masa akan datang subsidi tidak akan diberikan. Rakyat kalau dalam kes ini sepatutnya bil ini RM152.91. Tapi dibayar hanya RM115 saja dengan subsidi RM37.46. Jadi inilah yang kita harapkan dapat disedari oleh seluruh rakyat Malaysia agar negara kita ini tidak menghadapi krisis bekalan. Sama ada brown out ataupun black out, kita minta supaya tidak berlaku di dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan pertama, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Melihatkan situasi perang Rusia dan Ukraine yang masih belum ada tanda titik noktahnya. Ini bermakna krisis tenaga global juga kian berpanjangan. Mohon soalan saya, mohon Yang Berhormat Menteri menjelaskan perbandingan antara bagaimanakah Malaysia dalam menangani krisis tenaga global ini berbanding dengan negara-negara serantau dan juga negara maju untuk sama-sama kita ketahui perbandingannya. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Kuala Krai. Sebagaimana kita tahu bahawa kenaikan bahan api secara mendadak di pasaran global pada tahun 2022 ini disebabkan antaranya ialah peningkatan permintaan oleh pihak pengguna berikutan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan juga sebagaimana saya sebut tadi berlakunya peperangan Rusia dan Ukraine. Selain daripada itu, negara pengeluar bahan api dunia seperti Australia dan Rusia turut mengalami beberapa siri gangguan rantaian bekalan. Mereka juga shortage of supply bahan-bahan api seperti arang batu dan sebagainya. Saya nak jelaskan sebagaimana yang diminta oleh Yang Berhormat Kuala Krai, negara maju seperti Jerman turut mengalami krisis tenaga sehingga menyaksikan kenaikan tarif elektrik secara purata sebanyak 63.7% kepada 4.2 juta isi rumah pada tahun ini. Dan saya mempunyai beberapa contoh-contoh yang lain. Sebagai contoh di United Kingdom, household in United Kingdom, we see their energy bill rise by 54% by 1st April. Masa 1st April. Di Thailand juga kenaikan sebanyak 5.8%. Di Filipina ini lagi disebut have already hiked power rates by 160 times daripada tarif asal. Begitu juga di Hong Kong kenaikan sebanyak 7%. Di Indonesia antara 17 sehingga 36% kenaikan tarif elektrik. Jadi ini kalau kita nak bandingkan keadaan dalam negara kita yang masih lagi menikmati subsidi sedangkan di negara-negara lain telah mengalami kenaikan tarif yang begitu mendadak sekali. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Speaker. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih kepada Menteri. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Bagaimanakah pendirian kerajaan berkenaan dengan untuk kita menguruskan maksudnya 4 sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh, sebagai pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar di dunia, yang mana jumlah pemrosesan buah sawit kita yang jadikan sisa buangan dalam bentuk tandan buah dan kosong. Jadi bagaimanakah kita menggunakan sumber sedia ada itu untuk kita mempromosikan sesuatu yang lebih baik dari tenaga kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk yang menyentuh mengenai bahan yang boleh menjanakan bahan api kita melalui tenaga boleh baru, termasuklah yang disebut tadi. Sebagaimana yang kita maklum bahawa dalam negara kita ini kita mempunyai satu agensi yang bernama SEDA, Sustainable Energy Development Authority, SEDA, yang menguruskan mengenai tenaga boleh baru ini, yang antara lainnya yang terbesar sudah tentulah hidro. Hidro sekarang ini ramai orang bercakap mengenai hidrogen, tapi yang lebih berbentuk tradisional, biomass, biogysim dan sebagainya. Jadi itu merupakan bahan-bahan penjanaan selain daripada arang batu dan juga gas yang digunakan secara konvensional sekarang ini yang harganya mendadak tinggi. Memang kerajaan menggalakkan penggunaan tenaga boleh baru dalam penjanaan elektrik negara kita. Buat masa ini saya boleh maklumkan kepada Dewan ini
sejumlah 23% sahaja bahan penjanaan daripada tenaga boleh baru ini dicampurkan dalam penjanaan elektrik kita. Baru 23%. Tadi saya sebut kita mensasarkan 31% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2035. Dia bergantung kepada secepat mana sistem penjanaan, stesen penjanaan yang ada pada masa ini bersara ataupun retired. The plant sekarang ini retired. Dan untuk makluman ya, biomass sekarang ini hanya digunakan di Sabah sebanyak 3% sahaja, di Semenanjung dan di Sarawak tidak digunakan. Ini fakta ya, hanya di Sabah saja itu untuk biomass. Dan juga yang lain-lain itu banyaklah yang tak perlu saya sebutkan. Tapi kita menetapkan tenaga boleh baru ini memang kita menjadi satu sasaran di masa hadapan, terutamanya solar dan juga aspek-aspek yang lain sebagaimana disebutkan oleh Yang Berhormat Menebuk tadi. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Kepang Pasu sebelah sini dulu. Kalau tak ada, Kepang Pasu dah berdiri lama. Terima kasih Tan Sri, Yang Pertua. Saya ingat untuk kita lari daripada mungkin risiko kenaikan harga bahan seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Saya juga nak sentuh tentang apa yang dibangkitkan oleh Merbuk, iaitu tentang salah satu daripada sumber boleh diperbarui ini, iaitu hidro. Bukan yang jenis yang besar-besar seperti bakun, kenyir dan sebagainya, tapi jenis hidro ROR ni, run off river ya. Dalam satu report yang dibuat as far back as dengan izin 2010, 149 sites ROR telah pun dikenal pasti, tapi sehingga kini hanya 17.5% saja daripada 149 sites yang dikenal pasti itu telah dibuat ROR. Jadi persoalan saya, sejauh mana kita memberikan penekanan terhadap perkara ini yang kita tak payah nak fikir dah naik turun harga arang batu dan sebagainya, minyak dan sebagainya, dan ini yang dah ada di depan mata kita. It doesn't take a lot of time untuk kita bangunkan, untuk kita manfaatkan untuk tujuan ini. Terima kasih. Tan Sri, betul, terima kasih sahabat saya Kubang Pasu mengenai tenaga hidro daripada ROR ini. Memang saya mengesahkan, kita mengesahkan bahawa kerajaan banyak meluluskan site-site untuk projek hidro ROR ini, tetapi saya nak sebutkan sebahagian besar daripada syarikat yang ditawarkan untuk melaksanakan ROR ini tidak dapat melaksanakan dalam kadar tarif yang mereka menangi. Biasanya kita buat di dalam bidding, di dalam e-bidding untuk mendapat harga yang kompetitif. SEDA membuka bidding ataupun tender terbuka kepada syarikat-syarikat menawarkan kadar tarif yang dapat dilaksanakan. Tetapi berdasarkan keadaan ekonomi sekarang, sebahagian daripada syarikat itu sendiri, bukan di pihak kerajaan, syarikat itu sendiri tidak dapat melaksanakan atas dasar faktor ekonomi dan juga rate yang mereka persetujui itu tidak dapat direalisasikan. Itu antaranya. Namun demikian kerajaan akan ambil tindakan terhadap apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk Tan Sri Yang Dipertua. Maaf. Peraturan Masyarakat 18 ingin bertanya sedikit. Ya, nanti saya habiskan ini. Ya. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat. Ya. Yang Dipertua. Ya, saya ingin menyentuh tentang usul yang saya buat secara bertulis mengenai laporan penuh pemberhentian ses payment kepada Kesultanan Sulu, dan saya menerima surat yang usul ini adalah ditolak kerana terdapat prosiding mahkamah berkenaan tuntutan waris Kesultanan Sulu. Tapi sebenarnya apa yang saya mahu di sini Tan Sri Yang Dipertua adalah laporan penuh daripada Kementerian Luar Negeri tentang apakah sebenarnya yang berlaku apabila ses payment itu telah dihentikan. Kerana sebelum ini kerajaan
Wisma Putra cuma mengatakan assessment itu dihentikan, itu saja. Tapi apakah repercussion yang lain kita tidak tahu. Adakah dia secara unilateral dan bagaimana kedudukan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang mana telah menolak pun segala tuntutan ini. Jadi rakyat Sabah dan Malaysia keseluruhannya berhak tahu secara penuh apakah sebenarnya yang berlaku kerana ini adalah merupakan satu kerisauan yang amat tinggi. Jadi saya tidak menyentuh tentang prosiding Tan Sri yang di-Pertuan. Itu saja saya pohon kalau boleh saya boleh merayu untuk kali kedua tentang apa sebenarnya yang berlaku apabila assessment ini dihentikan. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Saksi, sebelum Tan Sri jawab, boleh sikit je, iaitu yang diusulkan itu tidak ada kaitan dengan kes mahkamah per se. Ya. Yang dibangkitkan ialah mengapa mencetuskan, apa yang mencetuskan krisis sekarang ini yang menyentuh soal kedaulatan negara, betul. Ya. Soal penafsiran dan juga keputusan Sepanyol dan Perancis itu urusan mahkamah. Ya, betul. Tapi subjudis kes mahkamah di Paris ini tak ada dalam benda Sabah. Tapi tak apalah kalau keputusan yang bertuah begitu. Ini tetapi mengapa dihentikan pembayaran 2013 yang menyebabkan kes ini hidup? Itu hal-hal yang boleh dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri. Dia tidak ada kaitan dengan mahkamah. Daripada 1878 pada 1939 kita guna 1939 keputusan dan kita jalankan sehingga 2013 Perdana Menteri pekan pandai-pandai berhentikan dan ini kalah, menyebabkan kita kalah dalam kes kerana kita tidak tunai janji itu. Sekarang pada tahun 2019 dalam masa Program Negara Tommy Thomas mengusulkan supaya ini dapat diteliti semula, disambung. Tapi yang ini harus difaham. Jadi kalau usul itu bawa mohon pandangan Kementerian Luar atau kerajaan, dan bagi saya ini Perdana Menteri, ini soal kedaulatan, soal apa semua. Jangan isu ini dihalang semata-mata kerana mahkamah. Dan mahkamah pula di luar negara. Kalau bicara soal mahkamah, maknanya semua isu tak boleh sebut. 1MDB tak boleh sebut, semua tak boleh sebut. Jadi saya mohon pertimbangan yang di-Pertua kerana ini sangat menyentuh perasaan bukan saja orang Sabah tapi rakyat Malaysia. Mana mungkin satu negara merdeka dan berdaulat dicabar tentang kedaulatannya dan parlimen tidak dibenarkan membahas. Ya. Kalau pandangan saya, isu-isu seperti ini membolehkan Yang di-Pertua menangguhkan semua isu lain hanya untuk putuskan pendirian parlimen supaya parlimen boleh memberi sokongan kepada kerajaan sekiranya diambil keputusan yang benar. Keputusan yang tepat kita patut sokong. Jadi maknanya seluruh ahli dewan parlimen boleh bersetuju dan menyokong pendirian Perdana Menteri untuk mempertahankan wilayah dan memberi penafsiran yang sah sejak 1939 dan akan membantah segala usaha yang untuk mempertikai kedaulatan kita. Terima kasih Yang Berhormat Putatan dan Yang Berhormat Ketua Pembangkang kerana telah membangkitkan isu ini secara rasional dan tanpa emosi. Banyak perkara yang kita boleh capai sekiranya kita tidak beremosi. Isu yang ditangani oleh mahkamah di Sepanyol dan juga di Paris adalah berbangkit daripada sebenarnya pemberhentian bayaran yuran tersebut, pemberian bayaran tersebut, antara lainnya, bukan satu-satunya isu lah ya, antara lainnya. Yang Berhormat Ketua Pembangkang sendiri pun telah berkata tadi bahawa pemberhentian bayaran tersebut telah menyebabkan kita kalah. Jadi adalah terang bahawa isu tersebut merupakan satu core isu dalam litigasi di Sepanyol dan di Paris serta juga di dalam proceeding arbitration tersebut. Jadi ianya tertakluk kepada argumen
pertikaian dan juga argument submission di dalam proses-proses litigasi tersebut, maka ianya sub judice pada pendapat saya. Tapi satu lagi hal ialah begini, saya teliti Yang Berhormat Putatan usul beliau. Usul beliau ialah untuk bukan untuk membincangkan tapi untuk membahas dan untuk meminta ataupun meminta menteri memperjelaskan. Jadi ianya memerlukan satu ketetapan. Dalam 18.2 tidak ada ketetapan. Nombor satu, tidak ada perbahasan. Ianya untuk membincangkan sesuatu isu yang berbangkit. Jadi perlu kita tengok tujuan 18.2 tersebut, purpose dan objektifnya. Kalau kita nak minta memperjelaskan atau menjawab, maka begitulah saya tulis dalam surat saya kepada Yang Berhormat Putatan, terdapat alternatif lain, iaitu dengan menanyakan soalan untuk jawapan lisan. Sebegitu prosedurnya. Kalau 18.2 kita hanya untuk bincang saja. Kita tak boleh suruh menteri atau kabinet buat itu dan ini kerana tidak akan ada ketetapan, tidak akan ada perbahasan, tidak akan ada ketetapan, tak akan ada undi pun 18.2 ni. Jadi saya nampak usul 18.2 ni selama ini telah disalah faham. 98% saya rasa usul yang difailkan 18.2 yang datang kepada saya semua untuk meminta itu dan ini, bukan untuk membincangkan. Itu telah saya kata banyak kali. 18.2 bukan untuk meminta, memohon dibuat itu dan ini, kerana tidak akan ada perbahasan dalam 18.2. Oleh kerana tak ada perbahasan, maka tidak akan ada undi, tidak akan ada masalah, dan oleh itu tidak akan ada ketetapan. Ya. Jadi saya rasa Yang Berhormat Ketua Mangkang, Yang Berhormat Putatan, lebih baik sekiranya kalau kita hendak penjelasan, difailkan soalan untuk jawab lisan. Itu keputusan saya. Datuk Speaker. Tuan Sri Ketua, dia tidak menghalang perbincangan supaya ada kertas supaya untuk ahli-ahli dewan, kalau selepas itu tak boleh dibincang, tak apa. Jadi kita ada perbincangan, kemudian kementerian beri penjelasan atau jawapan untuk membantu, untuk menjawab kepada hal-hal ini dibangkitkan. Tafsiran teknikal itu terserah pada Tan Sri yang betul. Tapi yang kita bangkitkan ini, ahli-ahli Muhammad dia prepare perjanjian 1878, ketetapan Mahkamah Tinggi Borneo 1939. Jadi kita tengok, dan bayaran daripada 1939 oleh kerajaan Inggeris sehingga kita merdeka teruskan sehingga 2013 ni keputusan Perdana Menteri dari Pekan membuat kacau sehingga ada masalah sekarang. Kalau diteruskan hari itu, perkara ini tak dibangkit. Perkara ini terbatal bila dihentikan pembayaran itu atas alasan pencerobohan. Ya. Tetapi perjanjian itu jelas. Saya membaca keputusan Mahkamah Borneo 1939. Dan ini semua penafsiran oleh kerajaan Inggeris sehingga kerajaan Malaysia tak tahu puluh ke belas ke berapa orang pegawai negara semuanya membuat keputusan yang sama, mesti bayar ikut keputusan Mahkamah 1939. Bila dihentikan, ini masalahnya. Mengapa kita boleh biarkan satu keputusan yang merosakkan, ya, atau mengganggu gugat dan kemudian digunakan untuk mempersoalkan semua yang lain. Tan Sri betul tepat tadi. Bila dibawa, dicabar di mahkamah di Sepanyol dan di Perancis, dia tidak lagi bangkitkan soal 1939. Dia bangkit namanya saya istilah secession seed atau pajak dalam tulisan Jawi yang boleh dikatakan di sini Arabic script. Arabic, dia kata Arabic, tapi Jawi lama dengan Inggeris ada sedikit percanggahan. Tapi ini semua diputuskan dah di mahkamah 1939. Oleh itu kerana perjanjian itu 1878. Ya. Jadi sebab itu saya betul-betul Melayu yang betul.
paling kurang ya, minta keputusan ahli Dewan Rakyat, minta satu keterangan terperinci dari Perdana Menteri atau Menteri Luar supaya memberi kefahaman kepada rakyat dan negara tentang isu yang menyentuh kedaulatan kita. Kerana bila dicabar di mahkamah, Tan Sri Pertua, tidak lagi penafsiran perjanjian 1939. Bila dicabar di mahkamah, dipertikai semua hak kebebasan Sabah yang menjadi satu wilayah Malaysia. Dan mana boleh satu negara atau rakyat boleh menganggap ini satu perkara yang ringan. Siapa saja mencabar satu inci tanah kita itu, mencabar seluruh. Sebab itu saya faham bila Kota Belud bahawanya dengan sentimen dan sebagainya yang ditegur oleh Yang di-Pertua. Tapi kalau saya bukan rakyat Sabah, tapi saya pun memang terasa perkara ini sangat berat. Tak buat homework seperti ini. Ya. Saya bukan pakar undang-undang macam Tan Sri Pertua, tetapi saya terpaksa teliti, baca, minta pandangan peguam-peguam kerana ini soal kedaulatan. Jadi saya harap semua bermula daripada ahli-ahli yang berhormat dari Sabah, tak kira daripada parti mana, kalau tak bangun menyokong ini, saya minta rakyat Sabah hukum mereka. Terima kasih Yang Berhormat. Oleh kerana Yang Berhormat telah membuat permintaan kepada pihak eksekutif, so saya harap itu akan mendapat pertimbangan daripada pihak eksekutif untuk memberikan penerangan. Ya. Yang Berhormat, usul Peraturan Mesyuarat 20 dan juga Peraturan Mesyuarat 14(1)G. Tuan Yang di-Pertua, saya bangun di bawah Peraturan Mesyuarat ini kerana ia berkait rapat dengan soalan saya juga yang secara kebetulan bernombor 116 hari ini dan soalan saya pada hari terakhir bernombor 104. Kalau kita rujuk kepada sidang parlimen yang lepas, Datuk Yang di-Pertua, kalau Datuk Yang di-Pertua ingat, saya pernah merujuk Menteri Keuangan ke Jawatan Kuasa Khas kerana memberikan jawapan yang bercanggah dengan Menteri Hal Ehwal Sabah berkaitan dengan isu 112C dan 112D. Semalam kita menerima, Datuk Yang di-Pertua menerima satu statut baru yang mana berkait rapat juga dengan soalan yang saya pernah keluarkan sebelum ini, iaitu warta rahsia yang telah diberikan oleh jawapan Yang Berhormat Menteri Keuangan kepada saya sewaktu saya merujuk beliau, dan saya diberikan dengan warta rahsia berkenaan dengan pemberian geran khas Sabah. Dan semalam kita menerima statut baru. Dan nampak Datuk Yang di-Pertua, kalau saya tengok kepada aturan dia, nampak teratur pada 14 hari bulan April 2022, Perdana Menteri telah berbincang dengan Ketua Menteri Sabah dan bersetuju dengan statut baru ini. Dan pada 17 hari bulan 4, Warta 112 dikeluarkan, dipersetujui. Dan semalam, bertarikh 1997, Warta 200 Parlimen, statut baru telah diluluskan dengan membatalkan Warta 1970. Jadi persoalan saya, Datuk Yang di-Pertua, apabila saya melihat statut baru ini, yang menarik perhatian saya adalah tarikh di mana, kalau saya boleh bacakan dengan izin, diperintahkan oleh Dewan Rakyat untuk dibentangkan di atas meja mesyuarat 29 hari bulan September 1971. Dan saya buat kajian, Datuk Yang di-Pertua. Pada tahun 1971, ada 3 sesi sidang parlimen dilakukan pada tahun tersebut. Sidang pertama pada 20 Februari tahun 71 sehingga 19 Mac tahun 1971. Sidang kedua pada 5 Julai 1971 sehingga 30 Julai 1971. Dan kemudian ke sidang ketiga pada 8 Disember 1971 sehingga 17 Disember 1971. Persoalan yang saya ingin bangkitkan, Datuk Yang di-Pertua, bagaimana mungkin warta yang diberikan kepada saya ini, statut pada tahun 1971 ini, dibentangkan di mesyuarat Dewan ini pada 29 September 1971, pada ketika tidak ada manusia berada di dalam Dewan Parlimen ini. Jadi ini persoalan dia. Ini melibatkan hak Sabah 40%. Sebab itu saya ingin nyatakan di dalam Parlimen hari ini, di mana melalui pembatalan Warta 1971 ini terbukti Kerajaan Persekutuan telah mencuri hak negeri Sabah di dalam parlimen, di dalam Dewan Rakyat ini. Dan inilah yang ingin kami bangkitkan. Saya ingin tanya kepada Menteri Keuangan, apa sebab pada tahun 1971 29 September dibentangkan warta yang pada ketika itu tidak ada persidangan dilakukan, dan kepada siapa mereka bentangkan?
Dan siapa yang bersetuju terhadap warta ini? Dan ini yang kita ingin, sebab ini berkait rapat dengan hak kita. Dan oleh kerana soalan yang saya buat itu, Datuk Yang di-Pertua, berperihal sidang lepas, warta yang dirahsiakan, menjadi persoalan kepada saya. Bagaimana mungkin warta ini yang saya cari sebelum ini, researcher kita cari sebelum ini tidak jumpa, dan suddenly hari ini kita jumpa di library parlimen ini. Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri Kewangan kerana ini melibatkan hak negeri Sabah. Dan di sini juga saya ingin rekodkan Datuk Yang di-Pertua, jika benar Ketua Menteri Sabah bersetuju terhadap jadual baru ini dan mengabaikan dari segi prosedur tentang hak Sabah ini, saya menuntut rakyat Sabah menghukum kerajaan GRS kerana telah mengabaikan dan menidakkan hak Sabah bersekongkol dengan kerajaan persekutuan. Terima kasih, Yang Berhormat. Itu bukan point of order sebenarnya, Yang Berhormat. Saya tak faham satu pun Yang Berhormat kata tadi sebab saya tak baca lagi warta yang 1971 dan warta yang semalam ni. Lain kali Yang Berhormat, sekiranya ada point of order yang sebegitu detail, saya pohon Yang Berhormat jumpa saya dulu. Semua Yang Berhormat ya. Sebab kalau kalau di UK House of Commons, praktisnya kalau point of order tu penting dan amat detail, mereka selalunya berjumpa dengan speaker dulu. Supaya speaker boleh faham apa yang akan dinyatakan dan boleh dibuat ruling. Mungkin saya boleh mengajak Menteri Hal Ehwal Sabah Datuk Seri Tan Sri untuk bersama-sama saya dengan jumpa dengan Tan Sri lah selepas ini. Jumpa saya dulu. Saya minta Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Sabah berjumpa dengan Tan Sri selepas ini untuk melihat perkara ini. Yang Berhormat, tak naklah ucapan sebegitu. Boleh jumpa saya dulu, bagi saya faham dulu. Ya, terima kasih. Usul Menteri. Tan Sri Speaker. Tuan, Pasal Mesyuarat 36(2). 36(2). Apa tu? Ini untuk membuktikan bahawa saya tak pernah lari ya. Seperti mana yang apa kalau tuan Speaker lari pun tak apa. Gembar-gemburkan oleh setengah pihak, saya lari. Apa? Ya, Sepang. Sabar Tan Sri, jangan emosi. Terima kasih kepada Tan Sri. Semalam tak lari ke tu? Hari ini Tan Sri memang aman dan senyum. Inilah ketendak daripada Yang di-Pertua. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, saya bukan emosi, semangat saja. Okey. Macam mak kilau lah. Tan Sri, 36(2) Tan Sri rasanya Tan Sri tahu tentang subjudis. Saya ingin mendapat satu penjelasan yang jelas lah, supaya kita mudah dalam perbahasan nanti. Ya. Saya dipahamkan, setakat yang saya faham, semasa Tan Sri menolak usul daripada Kota Belud, alasannya adalah alasan subjudis. Saya, Tan Sri, with due respect, saya tidak bersetuju dengan alasan tersebut. Sebab saya rasa, kalau kita baca 32 ini, dia bukan tak sepatutnya satu blanket prohibition dengan izin. Dia sepatutnya case by case basis. Maknanya kalau ada sesuatu perbahasan, Tan Sri berpendapat ketika perbahasan itu ada menyentuh soal merits of the case, barulah Tan Sri kata tak boleh disentuh kerana subjudis. Tapi bila belum lagi bahas telah dikata subjudis, ini yang berlaku masa kami dulu semasa pekan jadi Perdana Menteri, semua soalan tentang YNDB semua diborong tolak alasan subjudis. Masa tu Tan Sri pun marah. Masa tu bukan Tan Sri, masa tu Azhar. Jadi Tan Sri, saya nak katakan Tan Sri, dalam Tan Sri saya ada case law ni yang diputuskan oleh Tan Sri Arif ketika jadi hakim. Nama kes tu ialah Syarikat Bekalan Air Selangor Senyam Berhad versus Fahdah Nur binti Ahmad Kamar and another. Another tu adalah arwah Lutfi Osman. Saya terpaksa menyatakan kepentingan saya terlibat dalam kes ini. I was representing arwah Ahmad Lutfi. Cepat sikit. Ini melibatkan kes contempt of court dan ada terlibat dengan subjudis. Di mana Tan Sri Arif kata, Tan Sri kena bacalah judgement ni. Memang subjudis ni tidak boleh pakai secara sparingly dengan izin. Mesti berdasarkan case by case basis. Jadi saya rasa Tan Sri tak boleh tolak usul daripada Kota Belud atas subjudis.
kita tak bahas lagi pun. Itu satu. Yang kedua, Tan Sri kata semalam jangan preempt saya. Tapi semalam ketika Tan Sri buat ruling tentang yang kata benarkan 2 hari itu untuk Kota Belud dikeluarkan, Tan Sri pun preempt juga. You are preempting. Sebab beliau bangun tidak semestinya untuk mengutarakan peraturan masyarakat yang sama. She might invoke another peraturan syarat. Tetapi Bertemu kembali dalam langsung dari Parlimen. Bagi anda yang baru sahaja bersama kami, ketika ini selesai sesi pertanyaan bagi jawab lisan. 8 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan Timbalan Menteri yang berkaitan dan ketika ini sedang berlangsung usul perbahasan bagi tuntutan waris Sultan Sulu terhadap Sabah dan juga isu-isu berbangkit yang lain. Saudara, bagi waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, apa yang boleh saya kongsikan bagi soalan pertama yang diajukan Yang Berhormat Jerantut berkenaan cabaran yang dihadapi oleh sektor agro makanan untuk memastikan rantaian bekalan makanan negara kekal stabil dan lancar. Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan sektor agro makanan berdepan pelbagai risiko dan cabaran ketika ini, antaranya perubahan iklim. Berdasarkan rekod sepanjang tempoh 5 tahun 2017 hingga 2021, sebanyak 40,828 hektar tanaman padi musnah akibat banjir di semenanjung Malaysia, manakala 9,336 hektar pula mengalami kerosakan akibat kemarau. Antara lain, cabaran dan risiko yang dihadapi ialah pertambahan populasi, juga produktiviti dan inovasi pertanian yang rendah. Justru langkah kini yang diambil Kementerian, MAFI akan terus melaksanakan strategi yang digariskan di bawah Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 DAN 2.0 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Baik saudara, seterusnya bagi menjawab persoalan yang diajukan Ahli Parlimen Kelang berkenaan rancangan Kementerian untuk memperkenalkan cuti haid dan subsidi tuala wanita bagi keluarga B40 buat masa ini, terdapat kemudahan cuti sakit dan cuti rehat sedia ada. Namun bagi subsidi tuala wanita belum ada kajian khusus dilakukan dan Kementerian akan melaksanakan kajian lanjut sebelum keputusan boleh dimuktamadkan. Seterusnya bagi soalan yang ketiga berkenaan soalan yang berhormat Setiu berkenaan konsep Islamic Tourism, seperti yang dijelaskan Menteri Pelancongan MOTAC mempunyai agensi khas Islamic Tourism di bawah Islamic Tourism Centre ITC yang ditubuhkan sejak 2009. Menerusi ITC, antara inisiatif baru yang dilaksanakan ketika ini iaitu program pengiktirafan penginapan mesra Muslim. Selain itu, memperkasa pengetahuan dan kemahiran pemandu pelancong berlesen melalui program latihan pemandu pelancong mesra Muslim MFTG dan banyak lagi. Antara yang boleh kita perkenalkan yang dijelaskan oleh Menteri Kanan Pendidikan yang diusulkan oleh Yang Berhormat Kalabakan berkenaan dengan pengambilan guru khas one-off dan nombor-nombor yang boleh dijelaskan calon-calon guru yang diambil dari Sabah. Ini dijawab oleh Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 2021. KPM telah mengumumkan pengambilan khas seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan PPP grade DG41 secara one-off. Dan untuk anda terus setia bersama secara langsung dari Parlimen, anda boleh terus ikuti penstriman langsung sidang Dewan Rakyat di portal rtmclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen, juga di rtmparlimen.rtm.gov.my, dan anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, Apple App Store, Huawei Apps Gallery. Kita berjumpa esok 10 pagi langsung dari Parlimen. Saya Faiz Syahira Nizam. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.